Assalamualaikum guys, welcome back. Aku yakin kita dah biasa dah tengok pemandangan ni dekat mana-mana. Yang mana kita boleh tengok ramai warga asing yang buka kedai dan berniaga merata-rata. Cumanya majoriti dari kita terlepas pandang pasal risiko dan juga apa yang mungkin masalah-masalah yang mungkin berlaku kalau kata kita biarkan perkara ni berleluasa. Contohnya kalau kata kita pergi dekat satu shopping mall yang terkenal dekat KL, yang mana shopping mall ni memang banyak jual barang-barang elektronik, barang-barang digital dan sebagainya, which sekarang ni aku tahu dah, korang dah tahu dah kat mana. Yang mana kalau kata kita naik dekat tingkat atas-atas sikit, kita akan dapat tengok ramai warga asing dari negara Tantan ni yang buka kedai dekat sana. Dan aku pun ada history, ada sejarah pasal kawasan tu yang mana aku akan ceritakan dekat korang sekejap lagi. Cumanya memang betul ada antara dorang ni sebenarnya kaburkan pandangan pihak berkuasa dengan kata mereka ni cuma pekerja, sedangkan perkara sebenarnya doranglah bos. Cumanya sebelum kita sembang lebih jauh lagi, aku nak berkongsi dengan korang satu video yang mana dekat situ kita dapat tengok pengerusi surplus iaitu Tuan Sofian pergi tejah kawasan perniagaan dekat Nilai 3, yang mana macam kita tahu dekat situ memang banyak kedai-kedai perabot dan juga kedai-kedai barang perkahwinan. Aku difahamkan yang tim surplus pergi ke sana lepas dapat aduan dari orang ramai mengatakan bahawa banyak usahawan warga asing yang buka perniagaan dekat situ. Dan boleh dikatakan pekerja-pekerja asing dekat sana memang agak dominan. Yes, betul, korang tak salah dengar, aku sebut usahawan warga asing, bukan setakat pekerja. Awalnya, pengerusi surplus iaitu Tuan Sofian ni bersembang dengan seorang warga negara Malaysia dengan ayah keturunan Pakistan. Nama apa? Saifan. Beranak sini ya? Beranak. Okey, warga negara sini dia? Daripada Perak. Daripada Perak. Ya. Mak orang Malaysia. Orang Perak. Mak orang Malaysia, alhamdulillah. Mak orang Malaysia. Ayah orang Pakistan. Baik. Saya saya bagi penjelasan dulu Betul. nama sekali ni? Saifan Ali Khan. Saifan Ali Khan. Ya. Berusia lebih kurang 27 tahun. Ini warga negara Malaysia. Ya. Warga negara Malaysia daripada ayah Pakistan dan emak Malaysia. Ini kerajaan, kita tengok. Ini dia, betul dia bagi tahu. Ini semua kawan-kawan dia. Tapi tak lama lepas tu, wajah manis, senyuman manis Saifan Ali Khan ni tiba-tiba berubah bila diajukan soalan oleh Tuan Sofian. Boleh tak satu-satu permis perniagaan dikendalikan oleh keseluruhan warga asing? Ada Bukan ada bukti. Sekarang kita tengok tadi. Saya tanya soalan. sebab boleh tak? sini pun dah operasi dah berapa lama. Saya tak kira operasi, saya cuma tanya. Apabila ini aduan daripada penduduk, saya bertanya, adakah dibenarkan seluruh permis ni, satu-satu permis dikendalikan oleh warga asing? Itu saya dulu. Sekarang ni semua premis pun dah ada lesen. Saya tak tanya lesen. MBS pun ada datang sini, Saya dia tak ada tanya cek lesen. orang. Tidak tanya lesen. Saya tak ada tanya lesen. Saya tak tanya lesen. Dia pun ada tanya kita siapa pekerja kita, akan jawab pekerja kita semua warga asing. Betul. So, tak ada apa-apa kacauan. Tak ada. Okey. Saya tanyakan soalan sekarang ini. Dia warga negara Malaysia. Bapa dia Pakistan. Mak dia Malaysia. Bapa saya Malaysia, mak saya Malaysia. Dia ada perbezaan untuk mempertahankan negara. Tanya hak rakyat ni berbeza. Sebab itu dia cakap sekarang mewakili kawan-kawan dia daripada Pakistan, daripada sebelah bapa dia. Saya cakap mewakili rakyat Malaysia daripada sebelah mak bapa saya, macam mak bapa hangpa. Okey, saya tanya dia, adakah dibenarkan di dalam bandaraya permis ini dikendalikan oleh keseluruhan warga asing? Adakah dibenar? Ada surat yang Bukan tulis- saya tanya ada Tak, surat. tak apa, saya pula tanya. Okey. Ada tak tulis yang surat tu tulis tidak dibenarkan semua warga asing? Di dalam perniagaan, permis perniagaan memang tidak dibenarkan warga-warga asing dengar, warga-warga asing berniaga kapet, berniaga perabot. Memang warga asing tak boleh kendalikan perniagaan. Dia lesen SSM, lesen bandaraya. Ini lesen yang dikeluarkan oleh SSM melibatkan pendaftaran syarikat. Lesen bandaraya dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Seremban. Tetapi Majlis Bandaraya ada ketetapan tidak boleh kendalikan perniagaan perabot, perniagaan kapet oleh warga asing. Lepas aku dengar penjelasan dari Tuan Sofian ni, makanya aku pun terpanggil jugalah. Aku pun rasa macam nak tahu juga betul ke tak apa benda yang Tuan Sofian ni cakap. Makanya aku pun buat carian dan ini yang aku jumpa. Di BKL senaraikan 23 aktiviti perniagaan yang dilarang dikendalikan syarikat dan warga asing. Senarai turut merangkumi perniagaan perabot kayu jati dan perabot am, kedai gunting rambut, kedai ubat tradisional Cina, pusat cyber, gerai atau kios makanan, perniagaan kad prabayar atau kad telefon lain dan aksesori telefon dan perniagaan dobi, industri spa dan salon. Ini immigration tanya dia orang.
dia bagi lesen, dia bagi permit. Semua ini adalah membantu isteri. PR juga tidak boleh kendalikan perniagaan. Bermakna dia kena membantu isteri dia. Dia kena membantu. Bukan dia kendalikan perniagaan. Sekarang ini mereka ini kendalikan perniagaan. Itu beza. Sebab apa dia orang ini tidak peduli? Sebab undang-undang PBT ini memang tak kuat. Buat saya cabar imigresen. Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Sembilan. Tanpa mai buat serbuan. Kalau dia orang tak lari, saya tak akan turun lapangan dah. Macam mana pun keadaan dekat situ jadi agak tegang bila kata Tuan Sophian berbalah dengan seorang peniaga yang berada dekat situ. Satu lagi, Min. Okey. Ada tak kedai runcit imigresen bawa keluar permit jaga kedai runcit pada warga asing? Dia kata tak. Dia kata PR tak boleh. Pergi buka undang-undang, baca undang-undang. You punya isteri kena ada. Tak boleh lah. Kalau isteri ada tapi Isteri ada masalah macam mana? Saya tak tanya dengan saya. Ini undang-undang. Saya pun you tanya lah. Ini undang-undang. You tanya lah undang-undang. Carilah. You tanya undang-undang lah. Ini you tanya lah. You tanya lah. Saya Kita cerita pun tak undang-undang. mau lah. Kita pun tak mau duduk sini Tak lah. mau Anak duduk Yusuf sini pun lah. Jangan banyak bunyi lah. Apa berbeza? Ini saya beritahu. Perbezaan rakyat warga negara instan dengan rakyat Malaysia. Okey. Ini instan. Okey. Ini beza sekarang. Kalau tanya aku lah kan, memang agak payah sebenarnya untuk buktikan kata-kata Tuan Sophian. Bukan apa, contohnya kalau kata ada mereka yang pergi buat aduan dekat pihak berkuasa pasal kedai ni, bila kata pihak berkuasa buat serbuan, makanya warga-warga asing yang ada dekat sana, diorang akan bagi alasan yang diorang ni cuma pekerja saja dan memang ada bos warga tempatan ataupun warga negara Malaysia. Kalau tengok dekat SSM, memang confirm owner tu ialah orang Malaysia. Kecuali kalau kata diorang dapat rakam perbualan ataupun dapat sebarang bukti yang menunjukkan bahawa warga tempatan yang ada dekat dalam SSM tu hanyalah sebagai proksi ataupun pak pacak saja supaya diorang dapat lesen berniaga dekat Malaysia, tapi sebenarnya hakikatnya dalang ataupun bos untuk kedai tu ataupun kawasan tu sebenarnya warga asing. Aku pun biasa dah hadap benda tu. Sebagai contoh, aku nak buat pagar rumah aku dan bila aku pergi check dekat kedai welding, dia punya bos dia memang warga asing dan bila aku nak transfer duit dekat dia, dia bagi aku nombor akaun yang mana nombor akaun tu nombor akaun perempuan, nama perempuan. Kiranya samalah macam mana yang Tuan Sophian dedahkan dekat dalam video tu, yang mana nama owner ialah nama isteri dia, tapi owner sebenar dia yang keluarkan modal dan sebagainya sebenarnya ialah suami dia iaitu warga asing. Benda ni dia ada pro and con sebenarnya. Na'udzubillah min zalik, tapi contohlah tiba-tiba laki perempuan ni dia lari balik dekat negara diorang. Sekurang-kurangnya bisnes dan duit dekat dalam bank tu isteri dia yang pegang. Cuma yang tak bestnya kalau kata diorang balik, diorang lari pergi ke negara diorang, tinggalkan hutang, kedai pula tunggang langgang, binilah yang kena tanggung seorang-seorang. Bayar lari balik kampung. Bayar lari balik tinggal hutang. Pada aku, perbuatan Tuan Sophian ni bukanlah bermaksud dia nak tutup rezeki orang lain ataupun dia nak tutup periuk nasi orang ke apa semua ke. Tapi kita sebagai rakyat, kita kena tahu hak kita dan kita kena mempertahankan apa yang sepatutnya jadi milik kita. Macam tadi aku beritahu dekat korang, aku ada kisah yang berlaku dekat shopping mall digital dekat KL tu. Aku pernah ingat waktu awal 20-an aku pernah hantar laptop aku untuk dibaiki. Waktu tu aku hantar dekat satu kedai Pakistan yang ada dekat mall tu. Kalau kata korang pergi dekat tingkat 2, tingkat 3 ke atas tu, korang tahulah, korang akan nampak lah dia punya kawan-kawan dia semua kat situ. Masa tu aku hantar laptop tu sebabnya aku punya screen tu flicker. Bila aku dapat balik, screen tu memang dah elok, tapi masalahnya bila kata aku buka, aku on, tak ada apa-apa. So waktu tu aku dengan bendulnya duk fikir macam tak apalah, aku rasa lepas ni kalau kata aku reinstall balik, bolehlah hidup kan. Tapi bila kata aku balik tu, aku try install semua, memang tak jadi apa-apa. Makanya aku bawa lah pergi ke service center yang lain dan diorang buka depan mata aku, rupa-rupanya isi dekat dalam tu dengan skru hilang dan macam-macam lagi, sampaikan laptop aku tu memang tak boleh buka langsung dah. Jadi dekat sini apa yang aku nak sampaikan, bukanlah kita tak bagi diorang berniaga, tapi sebenarnya risiko kalau kata kita benarkan warga asing yang macam ni, maksudnya yang tak ikut saluran yang betul untuk berniaga, sebabnya bahaya dan juga kerugian tu mungkin kita yang kena tanggung. Ada sebahagian daripada diorang ni sebenarnya kerja hanya scam orang je. Dah lepas scam semua, diorang lepas daripada tanggungjawab sebabnya diorang memang tak termaktub pun dekat dalam sijil SSM dan sebagainya. Nak cari rezeki tak salah, tapi kena ikut peraturan dan undang-undang setempat. Kau datang negara orang, tak boleh lah kalau kata kau tuai hasil dengan cara yang tak betul. Aku harap pihak berkuasa tempatan boleh
check, boleh semak apa yang jadi sebenarnya. Mungkin juga boleh pasang spy untuk tengok ataupun untuk rakamkan bukti apa sebenarnya yang jadi. Kalau main serbu je, benda boleh putar balik. Lagi-lagi kalau kata sejenis yang hantar notis, esok diorang akan serbu. Yang itu lagi haru. Apapun, terima kasih kepada Tuan Sophian atas pendedahan dan juga ambil berat pasal isu ni, yang mana kita doakan semoga pendedahan dari Tuan Sophian ni dapat kurangkan masalah-masalah yang ditimbulkan ataupun bakal ditimbulkan oleh warga asing yang bekerja ataupun yang berniaga dengan cara macam ni. Dan akhir kata pepantun, kuih talam dalam loyang, buat juadah untuk kenduri. Cari rezeki negara orang, tapi ikut kepala sendiri. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Oh, sakit.